الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama-sama pada pagi ini di bumi yang penuh dengan rahmat dan keberkatan, bumi Madinah Al-Munawwarah. Pada pagi ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita semua dikejutkan dengan kematian salah seorang daripada ahli jemaah kita. Allahumma salli ala sayyidina Abdul Halim. Jadi kita hadiahkan sekali Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pagi ini tajuk yang ditengahkan pada kita ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerajaan berhayati Allah sebagai selawang nulis minat. Dan insyaAllah penajab-penajab kita dan kita semua sentiasa mendapat rahmat, sentiasa dimudahkan urusan dunia dan juga akhirat kita, diampunkan semua dosa-dosa kita, disembuhkan semua penyakit, diangkat semua musibah, dijadikan keluarga kita keluarga yang baik, di iktiraf oleh Tuhan sebagai orang yang baik di dunia dan juga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina. Cuba tengok tulisan di dinding tu. Tu hadis tu. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, hanya saja diutuskan aku ialah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Perbandingan dalam satu hadis yang Nabi kita buat, syariat Muhammad ini adalah merupakan syariat pelengkap kepada syariat-syariat yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, telah pun mengutus rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam sebanyak 25 orang rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan gambarannya macam ini. Islam ini seumpama seperti sebuah bangunan yang cantik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka setiap orang yang lalu memuji dan mengkagumi bangunan ini, cumanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hanya satu bata sahaja yang masih belum diletakkan. Maka orang kata, cantik bangunan ni, cuma sayang bata ni saja yang orang tak boleh. Maka Nabi kata, akulah bata tu. Itu yang disebut innama bu'aithu liutamima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutuskan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maksudnya, bila sebut agama ini ialah akhlak, iaitu hubungan di antara kita dengan Tuhan dan hubungan di antara kita dan makhluk-makhluk dia. Itu dipanggil akhlak. Agama mengajak kita bagaimana kita nak berakhlak dengan Tuhan dan bagaimana kita nak berakhlak dengan manusia dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Maka Islam disebut dengan ad-din. Inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ad-din ni, Allahumma salli ala sayyidina, dia ialah the way of life ataupun disebut dengan cara hidup. Islam ialah cara hidup. Bagaimana kita nak hidup secara Islam? Bagaimana kita nak hidup secara beragama? Bagaimana nak hidup cara orang beragama? Islam dia bukan setakat ritual ibadat. Bagaimana nak menyembah Allah, bagaimana nak beribadah pada Allah. Tapi Islam itu ialah merupakan agama yang lengkap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita duduk di mana? Kita duduk di atas muka dunia. Bila duduk atas muka dunia, yang pertama sekali, kita ialah khalifah Allah di atas bumi. Maknanya, kita hidup di muka dunia, kita nak makmurkan dunia. Bila jadi khalifah, kita nak memakmurkan dunia. Dan sudah pasti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memakmurkan dunia ini ialah melalui panduan yang telah pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ataupun dengan mana yang lain. Kita tak ada pandai-pandai di dunia ni. Sebab dia ada Tuhan dia. Contoh, kita pergi rumah orang. Rumah tu rumah orang. Sekalipun tu rumah kata rumah ni buat macam rumah sendiri ya. Tapi sebenarnya tak betul. Tak sepenuhnya kita boleh buat macam rumah kita. Kita mesti mengikut ketentuan dan ketetapan yang tuan rumah tetap. Contoh, tuan rumah kata nak tidur bilik ni nak. Bilik kami belah belakang ni. Dia betul-betul tamu bilik ni. Boleh tak kita nak buat pandai-pandai masuk bilik ni? Tak boleh. Bilik ni je. Jadi begitulah kita duduk dalam muka dunia, kita mesti mengikut peraturan yang Allah tetapkan kepada kita sebab kita khalifah. Kita ialah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjadi khalifah. Siapa tu? Manusia. Manusia kerjanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mesti menjadi khalifah atas muka bumi. Dan sudah pasti
seperti mana yang saya sebutkan tadi, mesti berperaturan dalam kehidupan ini. Maka Nabi SAW diutuskan untuk mengajarkan kita bagaimana kita nak menjadi khalifah, khususnya kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, umat terakhir di dunia. Berarti lepas daripada kita kiamat tak ada lah kehidupan lepas daripada kehidupan ini. Lepas pada umat Muhammad tak ada dah umat lain. Semua umat Muhammad sehingga hari kiamat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW yang diutuskan kepada kita menjadi Nabi kita, hidup selama 23 tahun sebagai Rasul, sebagai seorang Rasul yang diutuskan kepada umat. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam tempoh 23 tahun itu, Nabi SAW telah mempersembahkan kepada umat ini apa akhlak yang mulia, apa perintah yang Nabi suruh, apa larangan yang telah Nabi larang. Semua dah lengkap. Pada hari Hajjatul Wada', nanti tuan-tuan akan sampai di bumi Arafah. Cuma masa dulu ada satu orang Tok Guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam contoh Tok Guru Wajah Samonggoy di Kedah. Tok Guru yang memiliki karamah yang besar. Kata Tok Guru, satu masa esok, ni orang Kedah lah, kalau start dan langgar akan bersambung. Kalau orang pernah pergi Kedah, kalau start dan langgar jalan menuju ke Pokok Senang Kelantangan, ke Pondok Darsa tu, ada satu pekan ataupun penempatan disebut langgar. Di situlah bersemadi Raja-Raja Kedah. Kalau kita pergi Kelantan pun, tempat di makam Raja-Raja Kelantan pun nama langgar juga. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Tok Guru waktu masa esok, kalau start dan langgar akan bersambung. Waktu dulu tak bersambung, dia di kanan tu benar. Kata Tok Guru, ketika itu orang akan buat titi di atas darat. Orang duk pelik dulu titi bawahnya sungai, ni titi tak darat. Bila kerajaan dia buat plus, highway plus, tu bermula dah orang buat titi darat. Lepas tu pula buat ATS, lagi banyaklah titi orang buat darat. Ketika tu kata Tok Guru, ketika tu perang besar akan berlaku. Perang besar ni makna apa? Perang besar ni maknanya perang yang disebut dalam hadis Al-Malahimul Kubra, perang-perang besar. Hari ini dah bermula lah. Perang besar itu akan bermula dan tercetus perang agama lepas ini. Hari ini baru konflik antara Israel dan juga Hamas ataupun Yahudi dan Islam. Nanti akan berkonflik 3 agama besar, Islam, Kristian dan Yahudi. Last sekali mereka akan bergabung menentang Islam saja. Ini boleh panggil Al-Malahimul Kubra, perang besar. Kata Tok Guru waktu tu, Salah Sayyidina Muhammad, sebelum tu lagi Tok Guru sebut, satu masa esok Salah Sayyidina Muhammad, api akan ada dalam kaca. Ini ya. Satu masa esok ayam akan duduk dalam besi. Satu masa esok besi akan terbang. Satu masa esok besi tak tenggelam. Satu benda yang Tok Guru sebut, satu masa esok orang akan pergi buat umrah sahaja. Pasal apa? Sebab orang tak boleh pergi buat haji. Haji ni kita datang hari ni 1000 tahun baru terminal. Akhirnya orang pergi umrah saja. Umrah. Ni alamat kiamat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti tuan-tuan akan pergi kepada Arafah. Pada Arafah ialah padang tempat berhimpun manusia.
Ketika mana saya pergi buat haji tahun 92 daripada Mesir, ketika umur 22 tak kahwin lagi. Waktu tu orang baru buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baru tanam pokok di Arafah. Dan baru buat ayat pancok keliling untuk apa ni, tanam pokok. Maknanya ketika tu masih boleh dapat kelihatan rasa-rasa seperti padang mahsyar. Hari ini semua tu hampir-hampir hilang. Menghijau semua tu tak ada. Kenapa siap ya? Ada ni padang, betul-betul padang tu. Ketika Nabi kita SAW berada di Arafah, di atas untanya yang bernama Qaswa. Nabi di atas unta dia turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Kata Allah, pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu. Dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Pada hari ini aku telah sempurnakan juga nikmatku pada kamu. Dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Jadi Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu. Wa asmamtu alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan juga pada kamu nikmatku. Wa raditu lakum al-Islam dinan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Jadi ya Rasul, wa raditu lakum al-Islam dinan. Din. Islam ni adalah din. Islam ni adalah agama. Dia sebut din, dia cara hidup. Cara hidup, macam mana cara hidup yang Allah landaskan, kena hidup di atas muka bumi. Ini Islam. Sebab itu Islam ialah agama yang lengkap. Hal lain bukan agama. Hal lain bukan cara hidup. Hal lain tu cara ritu nak buat ibadat. Ya. Islam ialah cara hidup, bagaimana kita nak mengabdikan diri pada Allah. Maksudnya masalah Sayyidina Muhammad, Islam bukan sakat seseorang tu beribadah secara khusus kepada Tuhan. Sana ada sebut dengan ibadah ammah. Pergi kerja, turun bendang, pergi market. Masalah Sayyidina Muhammad, pergi pejabat, pergi pejabat. Semua Islam ajak bagaimana cara nak hidup secara Islam. Jadi kuli macam mana, jadi bos macam mana, usaha Sayyidina Muhammad, jadi anak macam mana, jadi mak ayah macam mana, jadi pelajar macam mana, jadi guru macam mana, jadi doktor macam mana, jadi engineer macam mana. Semua tu Nabi dah menunjuk cara lengkap bagaimana hidup atas muka dunia. Jadi subhanallah, sebab itu mengkaji peribadi akhlak Nabi itu sangat penting buat umat ni. Nabi semua. Nabi pernah jadi anak yatim. Nabi pernah jadi orang bawah. Nabi pernah jadi pemimpin. Nabi pernah jadi ayah. Nabi pernah jadi anak. Semua Rasulullah. Nabi pernah jadi pemimpin di medan perang. Nabi pernah sakit. Nabi pernah sihat. Dari semua tu Rasulullah. Itu Tuhan, masalah Sayyidina Muhammad. Maka Islam itu ialah cara hidup. Cara hidup ni macam mana kita nak hidup berpaksi kepada agama. Jadi bila hidup berpaksi pada agama, itulah dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita hidup kena memiliki akhlak yang mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi agama ni adalah akhlak. Macam mana kita nak bergaul dengan orang, macam mana kita saat disakiti oleh orang, bagaimana kita dinazir zalim oleh orang, bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang, dengan tetamu. Jadi begitulah Islam. Nak lega macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kalau kita mengkaji akhlak Nabi,
maka setiap orang yang mengkaji akhlak Nabi akan mengagumi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, negeri Madinah inilah negeri terasasnya akhlak-akhlak yang mulia. Dan lepas daripada kita mendirasah ataupun research tentang akhlak Rasulullah, kita kena mengkaji pula akhlak sahabat-sahabat Nabi. Sebab mereka ialah anak murid Nabi, anak murid Rasulullah. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam sistem pendidikan Islam. Orang akan tanya, Tok Guru tu, sistem pendidikan hari ini, orang tanya dia ngaji mana? Betul tak? Dia tu ngaji mana? Dia keluaran mana? Sistem dulu, dia Tok Guru dia siapa? Jadi kalau kita belajar tentang para sahabat Nabi, mereka ialah didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada satu kitab disusul oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri sallallahu alaihi wasallam, Hayatus Sahabah. Jilid berjilid-jilid kita tu kehidupan yang menceritakan tentang sallallahu alaihi wasallam Muhammad. 124,000 orang sahabat yang mereka ni bertebaran seluruh dunia menyampaikan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mereka adalah orang yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang hidup berpaksi kepada didikan Nabi pada mereka. Dalam satu hadis, dalam satu ungkapan mereka sebut nata'allamul adab qabla al-Quran. Kami terlebih dulu mempelajari adab sebelum Al-Quran. Dia ilmu ni dia kena digabung jalin dengan adab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau berilmu tidak beradab macam keluar universiti hari ini. Keluar universiti tapi tak membanggakan kita. Sebab mereka hanya mempelajari disiplin ilmu, tapi mereka tak belajar tentang adab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan mengaji sistem pendidikan tradisional, adab dulu, barulah diberi ilmu. Ataupun masalah Sayyidina Muhammad, dia kena kemaksud, dia kena bersekali. Kita di Malaysia, sistem kita, adab ngaji di mana? Mula-mula masuk prasekolah. Prasekolah ni memang di masalah Sayyidina Muhammad diberi didikan adab. Sebab itu anak-anak kita bila balik sekolah, dalam ni masuk pasti prasekolah. Walidnya anaknya akan kata, cikgu kata, ayah dia tu cikgu besar tu, ayah guru besar lah, mak guru besar lah, bahkan ayah mak tu pun syarah lagi kadang-kadang, tapi tetap cikgu kata habis. Itu didikan. Bila pergi sekolah rendah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau sekolah rendah ni menitik beratkan pendidikan, maka membesarlah daripada asas tu sampai ke sekolah menengah, dia terbawa perangai di sekolah dia belajar. Ada satu orang guru mudir madrasah kami dulu, ada sini. Dia menulis kidal. Tapi dia kata jasa guru saya, masalah Sayyidina Muhammad. Walaupun saya kidal, tapi dia tak menulis dengan tangan kiri. Dia menulis dengan tangan kanan. Halin tangan kiri, tapi menulis dengan kanan. Dia kata inilah jasa guru saya di sekolah rendah dulu. Dia panggil didikan. Dan waktu tu pula orang panggil apa? Para pelajar. Atau bukan, disebut dengan murid-murid. Murid-murid sekalian. Murid ni makna apa? Murid maknanya muridullah, orang yang nakkan Allah. Itu diambil daripada sistem pendidikan sufi, sistem pendidikan tradisional. Sebab kita belajar, kita nak apa? Hatu letaklah nama di sekolah rendah. Tapi di sekolah menengah tak ada murid-murid lah, para pelajar pula. Di universiti lagi tak ada mahasiswa-mahasiswi lagi.
Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tama-tamalah kita duduk di Malaysia ni, sistem ubah-ubah. Main menteri ni cara tu, main menteri ni macam ni. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Tapi itulah kita kata sistem yang ada, sistem yang kita kata tidak melahirkan manusia, tidak melahirkan manusiawi, tidak melahirkan insan. Ilmu ada, tapi apa? Nabi kita SAW mengajar para sahabat bagaimana berilmu dan berakhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, Nabi kita mengajarkan kita akhlak-akhlak yang mulia. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana memuliakan orang. Orang yang memuliakan orang yang ada kelebihan, dan orang yang ada kelebihan. Seperti mana Sayyidina Bakar sebut, innama ya'riful fadla li ahli al-fadli ahlul fadli. Hanya sahaja orang yang mengetahui kelebihan yang ada kepada orang yang ada kelebihan ialah orang yang ada kelebihan. Hanya orang yang tak tahu kelebihan seseorang sahaja yang tak memuliakan seseorang. Kita tahu kelebihan seseorang, kita akan muliakan seseorang. Ya, orang yang muliakan seseorang yang memiliki kelebihan adalah orang yang ada kelebihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW berpribadi mulia sampai disayangi oleh semua. Negeri Madinah menyaksikan. Rasulullah SAW, Nabi kita, kalau Nabi jumpa budak-budak suka dengan Rasulullah. Sebenarnya budak-budak suka dekat Rasulullah sebab Nabi suka budak-budak. Nabi sangat menyayangi anak-anak. Dekat contoh, masa Nabi kita semayang, mengimani semayang. Tiba-tiba Nabi dengar suara budak menangis. Perasaan Rasulullah tu, kelembutan jiwanya, sehingga Nabi SAW memendekkan bacaan surahnya sebab Nabi dengar tangisan di belakangnya. Nabi tahu macam mana perasaan mak ketika menasmayang anak duduk nangis. Itu Rasulullah. Nabi SAW kalau jalan, budak-budak mengeringi. Sedangkan Nabi kita dah tahu Sahabat Sayyidina Muhammad. Kalau budak-budak pula bahagian depan, jumpa budak-budak pula ramai-ramai Sahabat Sayyidina Muhammad. Nabi duduk, Nabi buka tangan dia. Budak-budak kalau tengok-tengok Nabi buka, belum nampak pada Rasulullah. Siapa sampai dulu kata Rasulullah. Itu dipanggil akhlak yang mulia. Disayangi oleh semua Sahabat Sayyidina Muhammad. Sampai satu orang sahabat tu, dia sahabat ni, siapa sahabat pernah jumpa dengan Nabi dalam keadaan Islam dan mati sebagai seorang Islam, sahabat lah, walaupun dia tu waktu jumpa dengan Nabi dia budak. Seorang sahabat ni, Muhammad Sayyidina Muhammad, dia dibawa oleh ayah dia ke Malih Rasulullah. Orang ramai, ayah duduk belakang tu, duduk atas bau ayah, tengok Rasulullah. Jadi dia ingat, dia masih ingat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dibawa oleh ayah dia. Maka mereka disebut dengan sahabat. Ada satu masa tu, ni punya sukanya budak-budak dari Rasulullah. Nabi ambil wuduk. Satu orang budak tu, dia salli ala sayyidina Muhammad. Dia budak-budak dia suka kepada ulama tu dulu. Ni ada harapan dia tu dulu. Ada tu masa satu orang budak ni cara 10 tahun dulu. Entah itu kuliah atau satu orang tuk tu dia bawa cucu dia. Dia kata, Ustaz, cucu saya ni Ustaz, sukalah kau Ustaz. Saya tu duduk mana? Dia kita duduk apa ni, di Langkawi ke mana. Cucu saya suka kau Ustaz ni.
Dia waktu tu kuliah saya. Waktu tu kuliah orang buat CD. Pakai sorban ni. Dia duduk depan cermin. Dia pakai sorban. Dia ambil CD kat belah. Sama tak? Muka dia dengan sorban. Dia menyebut dia pakai sorban. Dia pakai sorban macam saya pakai. Lepas tu saya kata Allah budak ni. InsyaAllah ni budak baik ni. Dia jumpa pula lepas 10 tahun dah. Terus 10 tahun pula belah tahun dah. Ustaz ingat tak kita Datuk dia ni tak habak jumpa Ustaz dulu ni. Nampak gaya tu tak macam nak jadi Ustaz. Kata apa? Dia minatlah tu tapi mak air tak dorong dia pergi sekolah agama. Tadi saya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, ni cerita budak-budak ni. Ingatlah siapa-siapa yang jadi ustaz. Kalau ada budak-budak yang suka kepada guru, asatiza, doakan moga-moga dia akan jadi guru. Dia ulama. Budak ni dia punya minat ke Rasulullah. Nabi tu nak ambil wuduk. Dia tengok Rasulullah. Dia main dekat dengan Nabi ambil wuduk. Masa Nabi kumak tu, salah macam dia kumak Nabi yang baik, Nabi semua muka dia. Dia ingat sampai dewasa. Dia kata seronok ya. Nabi semua ayat tu pun seronok. Mana apa? Nabi ialah manusia yang sangat besar. Maka sebab itu kalau kita mengamalkan satu hadis itu dah cukup untuk melengkapkan bagaimana kita nak jadi macam Rasulullah. Nabi sebut al-mu'min alifun ma'lufun wala khaira fi man la ya'rif wa la yu'laf. Nabi kata masalah Sayyidina Muhammad, orang mukmin itu alif, mesra. Ma'luf, orang pun boleh mesra dengan dia. Wala khaira fi man la ya'rif wa la yu'laf. Dan tak ada kebaikan pada orang yang tak boleh mesra dengan orang pun tak boleh mesra dengan dia. Satu ya, hatu agar kata kita biar. Jumpa orang mesra. Salah Sayyidina Muhammad. Maksudnya ada orang jumpa orang lihat. Maknanya tak mesra. Kita nak sembang lama-lama, nak sembang panjang-panjang pun nampak dia tak zamannya tak mau sembang pun. Macam orang naik flight. Naik flight ni boleh kata orang naik flight tak mau sembang apa. Mungkin kapal terbang tu tinggi je kan. Jadi bila dia tinggi, kalau naik bas boleh sembang orang. Tapi naik flight tak mau sembang apa. Berarti apa? Tak mesra. Rasulullah orang yang sangat mesra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh Nabi salam. Nabi kalau bersalam, Nabi tak jadi orang yang terlebih dulu menarik tangan. Melainkan orang itulah yang terlebih dulu tarik tangan. Nampak apa? Mesra Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mesra. Satu masa tu Nabi pergi market. Pada masalah tu lagi. Kawan ni, dia ni Allahumma salli ala sayyidina. Tengok muka pun nak digelak lah. Nu'aiman. Ada orang soalan Sayyidina Muhammad, dia keluar Ramadan tu kelolo ni maknanya dia tak cakap lagi. Tengok kalau cakap ni tahuan kelolo tu suka tahu. Nabi SAW pergi Makkah. Nu'aiman ni tengah duduk beli barang. Soalan Sayyidina Muhammad. Nabi pergi ke belakang, Nabi peluk dia. Dia tutup mata dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nu'aiman ni bila Nabi pergi peluk ke belakang, tutup mata dia, tangan Rasulullah. Sebab tangan Nabi lembut. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah menyentuh sutera, aku pernah menyentuh tangan Rasulullah. Wallahi demi Allah, tangan Nabi itu lebih lembut daripada sutera. Peluk pula Rasulullah, peluk Nabi pula wangi tangan Rasulullah. Boleh kena dia tahu Nabi peluk dia, dia bagi lama dia peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia habaq saya Rasulullah, Nabi kan tapi dia buat lama.
Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu boleh tak Rasulullah. Apa? Ada tu guru buat orang ni. Kena bakal lembutnya Rasulullah, mesranya Rasulullah. Kalau orang sekular, Nabi gel cara pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi itu dikasih disayang sebab akhlaknya. Ada satu orang perempuan, fi aqliha syai'un. Fi aqliha syai'un dalam hadis itu. Sewel, orang panggil sewel. Otak tak betul. Dan jumpa Rasulullah. Ni Madinah ni. Boleh lah saat dia jumpa dengan Nabi di simpang. Boleh kata Rasulullah. Lagi Nabi tunggu. Tunggu tu. Fi aqliha syai'un tu. Ada tu masa juga Muhammad Muhammad. Nabi dengan seseorang. Nabi dalam berjanji menepati. Nabi pi, dia tak main lagi. Nabi pi lah tunggu, dia tak main lagi. Nabi kata, aku tunggu orang lama lah ni. Allahumma salli ala sayyidina baru sampai. Jadi orang tu malu sendiri. Maknanya Nabi hidup bergaul dengan manusia dan mengajar bagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menghayati perasaan orang. Nabi dah sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah. Lama orang Mekah duduk di Madinah. Tiba-tiba Musa ala sayyidina Muhammad, Nabi dengar kata anak Abu Lahab nak berhijrah juga ke Madinah. Dia terbelakang sikit. Bila dengar anak Abu Lahab nak mai ke Madinah ni, Nabi himpun semua para sahabat. Nabi kata Musa ala sayyidina Muhammad, nanti dia sampai, hampa jangan sebut tentang ayah dia. Faham? Sedangkan Abu Lahab ni surat tak ada Abi Lahab. Bila ayah dia mai, hampa jangan sebut keburukan ayah dia. Pasal apa? Jaga perasaan. Nabi kita jaga perasaan. Di Madinah ni juga, dia punya Nabi tu sahabat senang Muhammad. Atau masa satu orang main daripada jauh, naik kuda, laju sampai di kota Madinah, terjun kuda bersama Sayyidina Muhammad, ikat kuda, langsung pergi cari mana Muhammad. Dengan buat pedang tanya Muhammad pada sahabat celepok api. Sayyidina Muhammad pegang, ikat di tiang. Baru orang pergi panggil Rasulullah SAW. Bila pergi panggil Rasulullah, kata Rasulullah, ada satu orang tumai daripada mana? Kata Rasulullah, turun daripada kuda, langsung cari engkau. Nak bunuh engkau Rasulullah. Nabi dengar macam tu. Nabi cepat-cepat bergegas ke masjid. Sampai lepas di masjid, dia kata, lah apa ikat kau? Langsung Nabi tanya, ini bagi makan lagi? Belum Rasulullah. Minum? Belum bagi Rasulullah. La ilaha illallah. Pergi cari dia bagi mana makan dulu, bagi dia minum. Kita agak kalau nak bunuh kita, bagi makan dulu. Tak. Lagi Nabi tanya, bagi makan lagi? Bagi minum lagi? Orang bawa makan main, orang bawa minuman main. Masalah Sayyidina Muhammad. Nabi terlepas ikat sana. Lepas ikatan, suruh dia makan, dia tengok. Makan suruh lah. Maknanya bunuh orang pun lapar juga lah. Jadi orang salah dah siap, kayu semua. Makan. Kenyang. Habis dia makan lincin, Nabi kata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La. Langsung pergi ke kuda dia, lompat, pergi. Sahabat kata, puas hati ada ni. Dia makan kenyang lah. So, ucap. Tengok pergi macam tu, terima kasih pula. Tengok, dia main balik. Para sahabat bangkit. Tapi Nabi kata, tenang. Tengok ya. Sampai jumpa Rasulullah. Turun daripada kuda. Hak tadi ni memang meluru nak bunuh. Dia tenang. Dan main jumpa Nabi.
Dia hulur tangan. Nabi menghulurkan tangan yang mulia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Tadi main nak bunuh. Patah balik dia masuk Islam. Tapi dia pasal apa tadi? Aku suruh hang masuk Islam, hang tak mau. Dia kata memang aku nak masuk Islam tiba tu. Tapi aku tak mau orang kata aku masuk Islam kerana Muhammad. Aku nak orang kata aku masuk Islam, aku yang nak masuk Islam. Ketika tu hatiku dah jatuh kata. Memang engkau akhlak engkau mulia. Tu Rasulullah mengakhlak engkau mulia. Jadi orang ni tuan-tuan, bila mana mempersembahkan pribadi yang baik, tentulah bermulanya titik tu lah orang nak kenal lagi, bergaul lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan kita. Itulah Rasulullah. Tu yang kalau kita tengok sejarah Islam pada hari pembukaan Kota Mekah, ada sayyidina Muhammad. Pada hari pembukaan Kota Mekah, maknanya masalah sayyidina Muhammad, Nabi dah tak berdepan lagi dengan penentangan sebab mereka dah kalah. Daripada perang Ahzab, mereka ada hancur binasa. Mereka kekuatan mereka dah tak ada. Nabi dengan para sahabat ke Kota Mekah. Sampai di sana, masalah sayyidina Muhammad terkejut. Dah tak ada persiapan, kekuatan pun dah tak ada. Tengok Nabi datang dengan tentera. Lari berdepangan. Rayu pun mendah lari. Nabi suruh para sahabat kata, masalah sayyidina Muhammad, siapa bersembunyi dalam rumah dia selamat. Siapa yang bersembunyi dalam Masjidil Haram selamat. Siapa yang bersembunyi dalam rumah Abu Sufyan selamat. Okey. Akhirnya orang pakat lari masuk dalam rumahnya. Hatta sempat bersembunyi dalam Masjidil Haram. Tak kurang juga yang bersembunyi dalam rumah Abu Sufyan, petua Quraisy yang paling besar tu. Abu Sufyan ni dia menentang Islam dulu. Bila Nabi kata siapa yang bersembunyi dalam rumah dia selamat, dia kata, aku ni ada tempat juga berarti Muhammad. Tu point dia. Dia rasa, aku ni siapa berarti Muhammad? Itu dakwah Rasulullah. Bila dah sunyi semua pakat nyorok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi suruh dipanggil balik semua. Akhir semua pakat main depan Rasulullah. Tapi muka monyok semua sebab tahu lah. Sagi matilah. Kita ni hari ni tak ada, hari ni mati lah. Sebab lawan bila kalah hukumnya mati. Bila dah semua beri saudara sana apa kan, tahu nasib macam mana. Tak ada satu orang tersenyum, mereka semua mencukar semua muka. Dan kita angkat kalau kamu saudara sana. Maka setiap orang tu angkat muka masam. Agak-agak apa yang kamu agak aku nak buat. Latih setiap orang saudara Sayyidina Muhammad. Apa lagi mati ya? Agak-agak apa yang akan kamu buat? Apa yang akan aku buat pada kamu? Tak ada jawapan. Angkat kepala kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi kata apa? Antumut tulaqa. Hampa semua bebas. Tak percaya dengar Nabi kata macam tu. Hampa semua bebas. Dan diulang lagi masalah Sayyidina Muhammad. Antumut tulaqa. Hampa semua bebas. Hampa semua bebas. Tu menyebabkan hari itu paling ramai orang masuk Islam. Terduduk para sahabat lawan dengan terduduk orang masyarakat Quraisy. Lawan dengan dia pun dia maafkan. Ada sejarahnya. Itulah akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling mulia itu memaafkan orang lain. Sebab itu tidurlah malam dalam keadaan tidak satu orang pun yang kita masih belum maafkan. Maafkan semua. Itu akhlak yang paling mulia sekali. Dalam ramai-ramai itu, hari itu bukan masuk Islam, masuk Islam satu orang. Namanya Wahsy. Wahsy ni, dia pun nampak pada Nabi Hamzah. Dia menombak Hamzah, masalah Sayyidina Muhammad, diupah oleh Abu Sufyan dan Hindun. Hamzah ni dia, walaupun pak nakal Nabi, tapi dia ni hampir sebaya dengan Nabi. Dia macam ni anak sulung kita dengan
adik kita bongsu. Gitu. Bila Hamzah kena tombak, Nabi sangat sedih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mailah tu orang, dia kata, ya Rasulullah, ana Wahsy. Nabi, dia sebut-sebut Wahsy, Nabi teriak, hanilah buka, hanilah yang membunuh Hamzah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hati Nabi cinta, berperasaan. Teringat balik, Allahu Akbar, Allah nampak dekat aku. Nabi maafkan. Tapi Nabi kata macam ni, Wahsy, bolehlah tolong. Waktu aku cakap, sallallahu alaihi wasallam, hang tolong jangan bagi aku nampak muka. Aku tak boleh. Perasaan manusia ni, perasaan tak boleh nak buat perasaan. Boleh tak waktu aku cakap, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hang nyuruh jangan sampai aku tengok muka. Boleh Rasulullah. Hang faham perasaan aku kan? Faham. Kata Wahsy. Menyebabkan Wahsy ni, dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad tengok Rasulullah, tarik balik. Jadi bila duduk ngaji tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad tengok Rasulullah. Lepas tu dia sebab ngaji wadah. Aku dah bunuh orang paling mulia. Aku nak bunuh orang yang paling hina sekali. Nak tebus. Sehinggalah lepas Nabi wafat, naik zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, berlaku peristiwa penawaan Nabi palsu. Nabi bohong, dia panggil Musailamatul Kadzdzab. Dia menawar jadi Nabi. Kata Wahsy, tak apa, aku nak bunuh dia. Akhirnya Allah kabul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dialah orang yang dapat membunuh Musailamatul Kadzdzab. Alhamdulillah. Aku dah boleh jawab depan Rasulullah. Aku bunuh orang paling mulia, aku dah bunuh orang yang paling hina. Jadi subhanallah, sebenarnya itulah akhlak-akhlak mulia yang telah pun dipersembah oleh daripada kita. Dan kita kena belajar dan ngaji, kena membaca supaya kita tahu masalah Sayyidina Muhammad, kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dan kemuliaan akhlak yang tidak ada tandingan. Walau siapa pun sahabat Sayyidina Muhammad tidak tertanding akhlaknya dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tengoklah saudara Islam, pemimpin-pemimpin Islam yang hebat-hebat, ulama yang hebat-hebat, semua mereka berakhlak ataupun memakai perhiasan diri mereka dengan akhlak Nabi yang sangat mulia. Tuan, insya-Allah untuk itu saja pada pagi ini, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Insya-Allah. Jadi untuk lagi sekali sama-sama kita mendoakan penaja kita sama dapat rahmat, dan kita semua selalu mendapat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi kita berada di bumi Madinah Al-Munawwarah, insya-Allah. Dan kita menghadiahkan lagi sekali Fatihah pada sahabat kita Abdul Halim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan perjalanan insya-Allah. Al-Fatihah. Ya saya bila kita baca kepribadian dia belajar oleh bos dan Mekah. Bos pun buat rumah macam-macam nak duduk, beli kereta lagi pula kan. Jadi kita bayang tengoklah orang sanggup berkorban demi seseorang. Tentulah orang tu orang baik. Kita nak bagi ke seseorang ni, misalnya contoh, kalau kita mengajar orang Mekah, tentulah orang tu orang yang terbaik dan pilihan. Dan Allah buktikan memang dia baik tu ya. Ada Sayyidina Muhammad. Dan kita tak tahu apa dah amalan dia. Kita nak tanya apa amalan dia. Kalau pilih mati sini. Kalau mati sini apa kelebihan? Sebab Nabi suruh mati Madinah. Nabi kata man yastata' minkum ayyamuta bil Madinah falyamus biha. Siapa-siapa mampu untuk matilah di Madinah. Nabi suruh. Lepas tu ulama pula ajak doa. Allah dan ulama pula ajak doa macam mana nak mati di Madinah. Apa doanya? Allahumma rzuqna asy-syahadata fi sabilik. Allahumma rzuqna asy-syahadata fi sabilik wal mauta fi baladi nabiyyik. Ya Allah, rezekikan kami mati di jalan Engkau ya Allah, dan mati di negeri Nabi Engkau ya Allah. Maknanya mulia mati sini macam sebab
bila hari bangkit esok bangkit dengan Rasulullah. Itu mulia ya. Kita tak tahu tu orang kelebihan seseorang. Bulan lepas saya main juga Madinah, Mekah, Madinah buat umrah. Orang tunjuk ustaz apa ni, kami balik korang 5 orang. Ada seseorang dia ni masalah suami dia meninggal. Jadi akhirnya balik seorang. Ini tu. Oh, tak pernah sendiri dengan buat urusan ni kan. Di Jeddah, masalah Sayyidina Muhammad sesempak dengan lihat kematian suami ni. Tengok muka betul ke ustaz? Perempuan tu pun main, perempuan tu dia main. Jadi saya kata sabar. Tapi nak kata sabar tu macam tak terkata. Sebab dia macam tak nak sedih apa-apa. Macam tak ada kesedihan. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi barangkali sebab dia puas hati, Tuhan pilih kat suami dia. Jadi apa yang dia nak? Susah hati. Cuma saya tanya, suami amal apa? Dia kata suami dah ni nega, jual nega kedai kampung. Tak ada sama. Kalau orang main beli, dia RM5 RM5 dah. RM17 RM3 RM17 sudah. Tak pernah ambil dia balik. Tu hampir dia mati sini. Jadi hati tu kadang-kadang orang kira tu. Dia bangun lagi RM5. Nak kira juga RM5. RM12 sekupang. Nak kira juga sekupang. Tak ambil dia duit, dia balik. Sudah mati sini. Dia nak tanya tu amal halif tu amalan apa? Luar biasa tu. Tu pilihan Tuhan. Masalah Sayyidina. Dan subhanallah, sebenarnya kita haraplah insya-Allah boleh kita tumpang dia dekat itu. Amin. Alhamdulillah sebab dia mati mulia. Bagi Rasulullah. InsyaAllah kita ada tumpang ya. Ini pilihan dalam sejarah kami main Mekah sejak 10 tahun dulu lah. Pada 2010 sampai hari ini. Ini kali pertama jemaah kita orang main cukup, balik tak cukup. Jadi itu saya kata istimewa ni Tuhan nak bagi kat kita lah ni. Kelebihan pada kita untuk menumpang orang baik-baik, orang yang soleh-soleh pada kita semua insyaAllah. Mudah-mudahan Allah mudah perjalanan insyaAllah. Masuk dalam kumpulan Rasulullah. Jadi itu adalah mulianya orang yang baik. Dan orang tu dia akan mati seperti orang dia hidup. Nabi kata al-mar'u mata ala ma 'asha alaihi wa yuhsyaru ala ma mata alaihi. Seorang tu dia akan mati bagaimana cara dia hidup dan akan dibangkitkan macam mana cara dia dimatikan. Jadi kita tak tahu rahsia dia apa. Sudah pastilah hati dia ada satu rasa, ada satu dalam hati dia yang menyebabkan dia mendapat pilihan Allah di antara ribu-ribu manusia. Subhanallah. Wassallallahu alaihi wasallam. Yang baik daripada Allah, kuasa sendiri. InsyaAllah hari ini kita akan tolak mereka tempat. Okay. Kedua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita. Dan kita akan kemercah ialah ke Kota Mekah. Jadi bila jalanan tu biasanya kita naik bas lah. Jadi saya tak suka kalau baru rumah tu nak train dah. Train tak ada labbaik Allah. Tak senang Bas tu lah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Perjalanan tu 4 jam. Dia bertalbiyah sampai detik. Jadi yang teruknya mutawil lah. Soalan Sayyidina Muhammad labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma jadi bertalbiyah sampai insya-Allah letih dalam doa dan pasal dari jalan-jalan tu kita kata labbaik Allah talbiyah
Iaitu labbaika ni ialah satu jawapan pada panggilan. Nabi Ibrahim bagi kita hari tu ni, mai buat haji, mai buat umrah ni. Jadi kita jawab, ya Tuhan, ya, mai dah ni. Itu bahasa labbaik Allahumma labbaik. Nak ikut tempat. Tak ada Sayyidina Muhammad. Jadi sampai di Mekah, kita akan melihat bagi orang yang mula-mula melihat Kaabah, melihat Masjidil Haram. Di Haram ni masjid yang bersimbah dengan cahaya. Ada Sayyidina Muhammad. Dan melihat Kaabah tu, ada doa dalam buku tu, ada Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang pertama melihat Kaabah, imam wa imam. Sama ada di ketawa ataupun menangis. Jadi semua tu adalah gambar daripada perasaan kita, insya-Allah. Ada yang pertama kali kah? Masya-Allah, alhamdulillah pilihan Allah. Masya-Allah, mudah-mudahan Allah terima umrah kita, insya-Allah. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lindungilah negeri Mekah, tempat kelahiran Rasulullah, dan terdapat dalam dunia tak adalah tempat yang paling mulia mereka Mekah. Jadi kita syukur sebab kita sampai tempat telah dibuka hadangan Kaabah. Alhamdulillah. Dan sahabat Sayyidina Muhammad, Kaabah sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi usahakan untuk rapat dengan Kaabah, boleh pegang Kaabah dan berdoa. Dan sahabat Sayyidina Muhammad kalau boleh letak pipi di Kaabah macam ni. Kaabah ni tak pegang lagi, nak sampai tu pun nangis dah. Tangan nak sampai dia teriak lah. Tak sampai lagi, tangan nak sentuh dia dah nangis. Orang waktu sepanjang pun nangis di Kaabah. Jadi maknanya habislah bila kita dah jumpa Tuhan. Jadi insya-Allah Allah terima daripada kita. Kita dari yang jauh semua tak kita duduk sana. Jadi mai ke Mekah, Madinah ni adalah untuk berziarah dan tunaikan umrah ke sana, insya-Allah. Dan usahalah dapat yang terbaik. Jadi bila mai sini ni tak boleh nangis, tak ada, kosong. Mai sini hati kita lah, hati tu lah bicara dengan Tuhan. Macam-macam dialog dengan Tuhan, nak cakap apa, nak kata apa, nak mengadu apa, di sini tempatnya, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan itulah kelebihan yang sangat mulia, insya-Allah. Dengan berkat Rasulullah dan Allah terima jalan kita ke Mekah menunaikan umrah, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا اللهم نبر قلوبنا اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منكم.